Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa lagi So, lama juga saya tak upload video. So, kita sambung lagi semula sesi perkongsian ilmu sikit. So, hari ini saya akan terangkan mengenai dengan bahasa pengaturcaraan. Okey, tapi spesifik kepada Arduino saja. So, kalau sebelum ni saya dah terangkan dari segi hardware Arduino tu sendiri, Arduino Uno. So, hari ini pergi kepada bahagian software pula, ataupun sebelum kita buat program, kita nak buat projek kita, so kita kena program dulu kita punya Arduino menggunakan bahasa lah. So, hari ini saya terangkan mengenai bahasa pengaturcaraan. Okay, let's go. So, pengenalan mengenai bahasa pengaturcaraan, apa yang dimaksudkan dengan bahasa pengaturcaraan adalah satu cara komunikasi antara manusia ataupun pengaturcara lah, programmer dan juga komputer, yang kita panggil dia sebagai program. Okey, ini cara programmer dan juga komputer berkomunikasi. So, setiap bahasa dia mempunyai set perkataan dan peraturan sendiri yang dipanggil semantik. Okey, so boleh dibagikan pada dua kategori, iaitu bahasa jenis aras rendah dan juga bahasa aras tinggi. Okey, so ada dua kategori lah, bahasa jenis aras rendah dan juga bahasa aras tinggi. So, bahasa aras rendah ni adalah bahasa mesin yang kita kenali sebagai kod mesin lah, ataupun dalam bentuk kod binary, satu ataupun kosong. So, selain pada bahasa mesin, bahasa himpunan juga dikategorikan sebagai bahasa aras rendah, tetapi dia lebih tinggi sikit arasnya daripada bahasa mesin lah. So, dia antara tengah-tengah. Okay, dia kategori aras rendah tapi dia tinggi sikit daripada bahasa mesin. So, satu lagi lah bahasa aras tinggi, yang mana dia dapat melakukan arahan yang lebih dengan kod yang kurang dan menggunakan perkataan bahasa Inggeris dalam bentuk yang boleh dibaca lah. Contoh bahasa aras tinggi ni contohnya macam programming C, okay, C++, Java dan juga lain-lain lah. Tengok so semua ni penting untuk microcontroller kita boleh baca dia punya bahasa tu. Okay, so dekat sini apa yang saya akan concentrate adalah mengenai bahasa pengaturcaraan untuk Arduino lah. So, dia mirip kepada C++, okay, bahasa C lah. So, dalam kita nak bangunkan aturcara ni, kita nak upload kita punya aturcara ke dalam board Arduino. So, software ni sangat-sangat penting lah. So, dekat Arduino sendiri dia ada dia punya platform dia sendiri ataupun software dia sendiri yang digunakan untuk menaip kod-kod ke dalam board. So, dekat sini Arduino dia sediakan dia punya software secara percuma, okay, ataupun kita namakan dia software Arduino version yang latest adalah 1.8.13. Okay, so ini kita boleh download secara percuma sebab dia adalah open source. Okay, just pergi saja dekat link atas tu, https arduino.cc tu. Okay, so dekat situ kita boleh dapatkan yang latest punya version untuk buat programming Arduino. So, kita pergi, so dia ada banyak version, okay, untuk Windows ada, untuk Linux ada, untuk Mac pun ada. So, kita boleh pakai lah. Sebab benda ni penting untuk kita nak, software ni penting untuk kita nak masukkan kita punya program dalam kita punya board lah, board Arduino. Okay, so dekat sini bahasa pengaturcaraan Arduino dapat dibahagikan pula kepada tiga bahagian utama, iaitu function ataupun kita namakan fungsi, iaitu dia punya nilai ataupun variable, dan juga structure. Okay, so bahasa pengaturcaraan bagi Arduino sangat-sangat ringkas dan kita boleh faham. Walaupun kita baru belajar, kita boleh faham dengan jelas lah, sebab dia punya platform dia lebih kurang sama dengan C dan juga C++ programming language. Okay, so ini saya cakap tadi dia ada terbahagi kepada tiga lah, structure, variable dan juga function. So, dalam kita nak buat kita punya projek yang menggunakan microcontroller, yang penting sekali adalah kita punya hardware lah, board kita sendiri. Lepas tu kita punya
software untuk buat programming, dan juga kita kena ada kita punya Arduino punya code lah, maksudnya kita punya program software untuk buat programming dan juga program dia. Okay, so 3 bahagian tadi, structure, variable dan juga function. So dia ada dia punya fungsi-fungsi dia. Okay, macam structure tadi dia ada setup, dia ada loop, so dia ada control structures. Okay, kalau yang variable pula, okay, dia ada constants, dia ada high ataupun low, input output, input pull up. Okay, itu contoh-contoh untuk variable lah. So data type dia pun duduk dalam variable, contoh macam void, boolean, semua ni ada dekat website arduino.cc tadi lah. So dan seterusnya lah, satu lagi adalah functions. So function ni kita nak declare sesuatu, contohnya macam digital IO, sama ada kita nak declare dia sebagai input ataupun output. So kita boleh gunakan pin mode, digital write, digital read, analog read, analog write. Okay, semua itu dalam function. So dekat sini saya akan terangkan yang paling basic punya. Kalau tengok kat kanan ni adalah dia punya paling basic punya programming. Okay, saya akan terangkan lebih detail lah lepas ni. Alright, so kita tengok dekat function tadi, macam saya cakap tadi lah, dia ada digital read. Okay, dia setiap ni ada dia punya fungsi dia tersendiri. Okay, dan kelebihan software Arduino tadi, kalau kita tersilap kita punya typing, contohnya macam digital read ni, R kita buat huruf kecil, so dia boleh color akan jadi warna lain. So kita tahu itu adalah ada error dekat situ lah. Dia akan beritahu. Okay, itu kelebihan untuk software Arduino. Okay, so ni tadilah saya cakap tadi function. Okay, contoh coding paling basic yang saya akan terangkan ni adalah macam mana kita nak menyalakan sebiji LED ataupun lampu ni dengan basic punya programming. Ini adalah diagram, wiring diagram. Kita ada satu board Arduino, kita ada gunakan LED sebiji dan juga resistor ataupun perintang lah. So dekat sini LED ni akan disambungkan dengan perintang dan disambung kepada pin 13 lah. Okay, so kita akan buat programming yang paling basic. Saya akan terangkan lah. So ini adalah programming paling basic, macam mana kita nak nyalakan sebiji LED tadi. So dalam sini tadi dia punya, saya terangkan dia ada 3 bahagian. Dia ada functions, dia ada variables dan juga dia ada apa satu lagi tadi. Okay, so ada tiga bahagian tadi lah. Okay, so ini kalau kita tengok yang ada semicolon, okay, yang ada simbol slash ni, okay, kalau double slash ni dia bukannya coding, dia just information saja, keterangan saja. So the setup function run once when you press reset or power the board. So dekat sini, okay, ni void setup tadi, inilah start program lah. So kita bila buat program tadi, void ni, setup ni sangat-sangat penting lah. Ini permulaan kita nak declare dia, sebab setup ni dia hanya buat kerja sekali saja. So dalam programming ni juga kita kena ingat kita punya pembuka kata dan penutup kata, lalu kurungan, semua tu penting lalu braces ni pun sangat-sangat penting. So kalau slash 2 kali ni adalah pernyataan ataupun keterangan, dia bukan programming. Okay, so pin mode, LED built-in, output, okay, ni semua adalah dia punya coding lah. Void loop, digital write, okay, delay, digital write, ni semua adalah dia punya coding. So yang belakang ni slash 2 kali adalah keterangan, dia bukan coding. Kalau kita salah eja kat belakang ni selepas slash 2 kali ni pun tak ada masalah. Tapi kalau kat sini kita salah eja, okay, so kita nak compile nanti dia akan ada error lah. Okay, so saya terangkan satu persatu. Okay, yang warna merah ni saya tunjuk anak panah ni adalah setup. Setup ni function will only run once. Okay, yang biasanya kita gunakan untuk initialize variables. Okay, pin mode dan juga start using library. Okay, kalau kita nak gunakan library ke ataupun kita nak declare pin mode. Okay, kita nak declare pin mode ke, okay, kita nak initialize variable. Okay, kita boleh pakaikan dekat voice setup ni lah. Okay, seterusnya pin mode tadi, pin mode, LED built-in output. Okay, sini adalah configure the specified pin to behave either as an input or output.
So dekat sini tadi kita nak configure. So LED built-in ni, kalau kita tengok dekat board Arduino, dia berada pada pin 13. Okay, dia ada satu LED on board punya LED. Okay, so sama ada nak LED built-in ataupun kita nak letak pin 13 pun boleh, tak ada masalah. So pin mode ni tadi saya terangkan, pin tadi dia kita nak declare dia dulu, dia sebagai mode apa. Pin kita gunakan pin 13, okay, pin 13 ataupun pin 12, okay, tak kisah mana-mana pin, dan mode dia sama ada dia input ataupun output. Okay, kita boleh declare dia. Okay, ini memang sangat-sangat penting lah, kita kena declare dulu pin. Sebab apa yang kita nak gunakan, pin mana yang kita nak gunakan, kita kena declare dulu sama ada dia input ataupun output. Okay, lepas tu lepas kita dah declare, dia dah tahu dah, dia buat kerja sekali je, dia tak payah buat 2 kerja 3 kali. Okay, dia dah tahu dah yang pin tu adalah pin input ataupun pin output. So seterusnya adalah void loop. Okay, so bila ada void loop, okay, dia berbeza dengan setup. Setup tadi dia buat kerja hanya sekali, tetapi loop ni dia akan buat kerja berulang kali. Okay, so dalam programming Arduino ni, dia akan baca line by line. Habis baca line pin mode ni, dia akan buat kerja void loop. Okay, digital write, delay, digital write sampai dekat load 1000 ni, dia akan loop balik semula dekat sini balik. Okay, itu macam mana dia membaca lah kita punya program line by line, setiap baris. Okay, tapi baris 1 dia akan pindah baris 2. So the loop function tadi does precisely what its name suggests and loop consecutively. Okay, dia akan baca apa coding yang ada dalam braces ni. Okay, ni braces, simbol braces, dan dia akan ulang. Dia tak akan buat kerja yang ni dah. Setup tadi buat kerja sekali, loop ni dia akan berulang. Habis sampai kat 1000 ni, load dia 1000, dia ulang balik digital write. Berterusan, okay, infinity. Okay, itu macam mana loop digunakan. Okay, seterusnya adalah digital write. Okay, digital write LED built-in height. Okay, keterangan adalah turn the LED on, height is the voltage level. Okay, maksud tadi kalau digital write tadi katalah pin 13, height bermaksud isyarat 1 lah. So dalam Arduino 1 ataupun 0 tu bermaksud 1 tu adalah height lah. So kalau low tu adalah 0. So height ni bermaksud dia akan keluarkan 5 volt. Dalam microcontroller dia keluarkan 5 volt. So kalau low dia akan keluarkan 0 volt lah. So dekat sini kita kena faham high adalah 5 volt dan low adalah 0. Okay, so 1 ataupun 0. So dekat sini tadi digital bila disebut pasal digital, dia adalah isyarat yang 1 ataupun 0. So write kita tulis. So maksudnya kita keluarkan pin 13 tadi 5 volt. Okay, LED built-in. Okay, LED built-in dia sama dengan pin 13. So LED built-in tadi height, maksud dia akan menyala lah. Okay, dia akan menyala saja. Cuma dekat sini selepas daripada tu dia ada delay. Okay, so delay tadi apa fungsi dia? So delay tadi adalah pause the program for the amount of time dalam millisecond specified as a parameter. Okay, so dekat sini delay tadi dia hanya menyala ataupun dia berhentikan, dia bukan berterusan. Kalau kita tak buat delay, LED tu akan hide selama-lamanya. Okay, dia akan sentiasa menyala. Tetapi bila kita letak delay, dia akan menyala selama 1000 milisecond. Maksud 1000 milisecond tadi adalah 1 saat lah. Okay, lepas 1 saat kita bagi arahan pula, dia tak akan padam. Tapi kita yang bagi arahan dia digital write, LED built-in low. Low maksudnya kosong lah ataupun 0 volt. Okay, so high adalah on, low adalah off. So dekat sini lepas 1 second, 1 saat, dia akan offkan semula LED tu. Selama berapa? Low, delay 1000 milisecond juga, maknanya 1 saat. So dekat sini tadi kita punya LED akan menyala selama 1 saat. Lepas tu dia akan padam 1 saat. Lepas tu dia akan loop semula, dia ulang semula sampailah berterusan. Itu macam mana dia punya konsep kerja dia. Okay, so daripada sini satu LED tadi kita dah menyalakan, kita boleh expandkan lagi, kita boleh tambahkan lagi kita punya programming. Saya akan tunjukkan lepas ni dari segi secara simulasi, dan insyaAllah kalau you all semua ada board yang sebenar Arduino, kita akan buat lebih banyak lagi program ataupun projek yang kita boleh buat.
Okey, ini adalah basic yang saya cakap tadi lah, macam mana nak menyalakan. Okey, so kalau tengok kat sebelum ni tadi, LED built-in tadi dia adalah dekat pin 13 lah. Alright, so ini adalah coding yang tadi tu lah. So dekat sini tadi, ini dia punya interface untuk software Arduino tadi. So apa yang ada dekat sini tadi, kalau kita tengok atas ni macam biasalah, kita ada file, edit, sketch, tools and help. So kalau tanda right ni adalah kita nak compile. Apa maksud compile tadi? Bila kita dah buat salah satu program, kita dah buat semua, kita dah type, okay. Kelebihan saya cakap tadi bila kita salah eja, dia punya apa ni, warna arahan tu akan bertukar, tu tak sama. Okay, kalau kita tengok dekat sini void setup, pin mode ni semua warna merah, bermaksud dia punya bahasa tu betul. Okay, tak ada kesalahan. Okay, tetapi kalau kita buat contohnya macam digital write ni, W dia sepatutnya huruf besar tapi kita buat huruf kecil, so dia takkan jadi warna merah, dia akan jadi warna hitam. Maksud ada error kat situ. Okay, so saya akan tunjukkan juga nanti. Okay, so dekat sini tadi blink. Okay, ni yang paling simple sangat permulaan untuk siapa-siapa yang nak belajar Arduino. Okay, blink ni tadi kita nak onkan LED. Okay, so internal LED pada pin 13 lah. So dia dah declare. So kalau saya baca dari sini this example code is the public domain. So pin 13 has an LED connected on most Arduino board. Kebanyakan board Arduino pin 13 ni adalah dia punya LED lah, on board punya LED. So internal LED is 13. Okay, the setup routine run once when you press reset. Okay, so ni buat setup tadi saya cakap tadi, dia buat kerja sekali saja. So dekat sini pin mode LED, okay, integer tadi LED tadi okay, internal LED tadi kita declare dulu LED ni adalah 13. So kat sini kita tak boleh letak 13, kita letak LED adalah output. Sebab apa? Bila kita declarekan pin LED, dia dah refer dekat atas ni adalah pin 13. Okay, so pin adalah LED dan mode dia adalah output. So 13 tadi adalah output. Okay, dia akan keluarkan sama ada 0 volt ataupun 5 volt. So seterusnya, bila kita nak mulakan void setup tadi, kita kena ingat dia ada buka kurungan dan tutup kurungan. Lepas tu dia ada braces. Okay, braces kita declare, lepas tu kita tutup dia semua braces. Ini complete satu untuk arahan void setup. Seterusnya adalah void loop tadi. Bila kita gunakan arahan void loop, buka kurungan dan tutup kurungan ni wajib. So braces tadi permulaan. Okay, apa yang ada dalam braces ni lah yang dia akan baca dalam loop. Okay, so kat sini void loop, open braces. So dia ada digital write. Digital mean 1 atau 0, write sama ni dia tulis lah. Okay, dia akan keluarkan LED tadi refer pada pin 13 high, bermaksud on lah. Okay, so turn the LED on. High is the voltage level. So delay selama 1000 milisecond ataupun 1 saat, dan juga digital write LED low. Padam semula 1 saat dan delay 1 second. So dia akan ulang. Okay, so kita tengok. Okay, kita tengok apa yang saya nak tunjukkan ni tadi adalah ni Okay, so inilah dia punya wiring tadi. Okay, so ini saya gunakan Tinkercad. Tinkercad ni adalah simulation untuk Arduino. Kalau nak guna pun boleh, saya tak syorkan. Bagi yang permulaan ataupun tak ada lagi board yang sebenar, boleh gunakan Tinkercad ni lah. Okay, boleh register percuma saja. So dalam ni ada yang basic punya komponen lah. Contohnya macam LED. Okay, so ada LED. Nanti kita boleh tukar color LED ni. Lepas tu ada resistor, kita boleh ubah nilai resistor dia. Okay, dan ada board Arduino, tak silap saya lah, hanya ada Arduino Uno saja, yang lain tak ada. Okay, ini secara simulasi lah. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan kod dia tadi. Saya dah masukkan tadi kod dia yang ni tadi lah. Nampak void setup. Okay, so ni tadi pin 13 tadi. Kalau kita declare, tak kisah mana satu. Kalau saya nak gunakan 13 pun boleh dekat sini.
sama juga. Okay, so ni akan jadi 13 lah. Lebih mudah nak faham. Okay, so 13 ni adalah sebagai output. Okay, so dekat sini tadi void setup saya buat arahan sekali saja. Saya nak declare pin 13 ni adalah sebagai output. Okay, lepas saya dah declare, saya punya braces ni saya tutup semula, lepas tu saya buka void loop yang mana arahan kerja dia akan sentiasa berulang-ulang lah. Dia akan baca line by line. Okay, nampak dia ada line tepi ni. Okay, ni yang dia akan baca lah. So void loop saya open braces, digital write saya pin 13 dia ada high, lepas tu saya buat delay 1000, lepas tu digital write 13 low. Okay, so bila kita dah masukkan kita punya program semua, so saya akan buat simulation lah. Okay, dia akan initialize, dia check. Okay, nampak so nampak dekat sini menyala 1 saat, padam 1 saat, menyala 1 saat, padam 1 saat. Okay, jelas so ini adalah paling basicnya. Kita tengok sekali, boleh nampak LED ni menyala 1 saat dan padam 1 saat. Okay, ni macam mana Arduino tadi membaca line by line. Okay, mula-mula tadi, okay, ni saya akan klik reset. Ni untuk reset boleh klik reset. So saya kat tadi pin 13 tadi dia ada internal punya LED. Nampak dekat sini pin 13 ni disambung, dia parallel dengan ni. Kalau kita tak guna LED ni pun kita boleh nampak kat sini. Okay, so itu macam mana dia bekerja lah. Okay, so dekat sini bila kita dah faham macam mana konsep kerja satu LED ni, kita dah boleh tambah sebenarnya. Tambah satu lagi LED. Contoh je lah So saya tambah satu lagi dekat sini, saya copy, saya declare satu pin lagi. Okay, so saya nak tambah 12 pula sebagai output juga. Okay, lepas tu saya tambah yang ni, Ctrl C. Okay, Ctrl C. Okay, so dekat sini tadi saya tak nak guna pin 13. Okay, saya gunakan 12 lah Okay, so 12. So 12 saya dah declare dia, pin 12 adalah output dan saya tambah coding dia. Selepas dia padam, lepas tu dia akan on ke lampu 12 pula. So apa yang saya kena buat adalah saya tambah sebiji LED lagi lah. Okay, dengan bintang yang sama. Saya sambungkan dia. Ini saya sambung pergi ke ground. Okay, tapi LED saya buat warna yellow pula. Okay, ini saya akan sambung kepada pin 12 lah. Okay, so kita tengok semula kita punya coding tadi. Selepas dia lampu merah tadi, okay, 13 ni red so 12 ni adalah yellow. Dia akan menyala, lepas tu dia akan loop merah menyala. So kita tengok simulation dia akan check kita punya coding ada error. Okay, 1 saat, kuning 1 saat, lepas tu merah 1 saat, kuning 1 saat. So dekat sini bila kita dah faham konsep macam mana dia bekerja, kita dah boleh tambah satu lagi, kita declare satu lagi. Okay, so kita tambah pin 11 pula. Okay, ni pun sama, kita tambah 11. Ctrl C dan Ctrl V. Okay, so dekat sini apa yang kita nampak dekat sini, daripada satu LED kita ada 2 dan kita ada 3 dan kita dah boleh jadikan dia sebagai traffic light. So saya tambah satu lagi LED, tapi warna hijau lah. Saya akan buat warna hijau, tak ada kat sini green. Okay, alright. So resistor Ctrl C Ctrl V. Okay, saya sambungkan dia. Okay, so ini adalah grounding lah. Okay,
So pin 11 ni, okey. So kita tengok coding kita tadi. Okay, so saya dah ada 3 lampu lah, hijau, kuning dan juga merah. So dekat sini 13 merah, 12 kuning dan hijau adalah 11 lah. So dekat sini kita dah boleh jadikan dia satu traffic light. So ini kita ubah dia jadi 5 saat 5,000 lah. So the off sekejap saja, tak nak lama. Lepas tu kuning dalam 1 saat dan hijau pun 5 saat jugalah, 5,000 milisecond. So kita start simulation, kita boleh nampak dekat sini lah. Okay, dia akan check. Okay, merah menyala selama 5 saat. Lepas 5 saat, dia padam 1 saat. Kuning menyala 1 saat. Lepas tu hijau menyala 5 saat. Okay, lepas tu dia akan loop dah habis ni, dia akan loop merah pula menyala 5 saat. Lepas tu padam selama 1 saat. Kuning menyala 1 saat. Padam 1 saat. Dan juga hijau 5 saat. Padam 1 saat, ulang semula merah. So daripada 1 tadi kita dah buat jadikan satu traffic light lah. So ini traffic light untuk pejalan kaki lah. Okay, sangat-sangat mudah kalau kita tahu konsep macam mana kerja dia, Arduino punya pengaturcaraan. Okay, so insyaAllah next video saya akan kongsikan lagi lebih detail macam mana kita nak buat programming. Okay, dan ada tips dan juga trik lah, okay, memudahkan kita sebenarnya. Okay, so itu saja sesi perkongsian saya hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi. Okay, video akan datang. Assalamualaikum.